Perluasan kuasa Islam menuntut kepada Khalifah Umar Al-Khattab untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem tanah. Di Mesir, Syam dan Irak misalnya, segala tanah-tanah awam adalah menjadi milik kerajaan tempatan dan segala hasil dari tanah tersebut akan digunakan untuk membiayai kemudahan-kemudahan awam negara itu juga. Khalifah Sayyidina Umar juga menetapkan tanah-tanah yang dimiliki oleh penduduknya tidak akan dirampas tetapi ianya akan dikenakan cukai. Tentara atau umat Islam dari negara lain tidak dibenarkan mengambil tanah dari negara jajahan kecuali melalui pembelian. Ini berbeza dengan amalan-amalan sebelumnya di mana tanah-tanah akan dibahagikan kepada tentara yang menyertai peperangan. Banyak pembaharuan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bagi mengagihkan pendapatan kepada rakyat dan juga negara mengikut kehendak Islam. Kadar dan sistem cukai juga telah diubah. Cukai yang dikenakan mengikut jenis tanaman yang ditanam. Syarat-syarat yang menyusahkan rakyat dan tidak adil akan dihapuskan. Beliau juga sering bertanyakan kepada golongan-golongan zimmi yaitu orang bukan Islam untuk mengetahui samada cukai yang dikenakan membebankan mereka atau tidak. Inilah langkah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar sebelum perkara ini diperbaharui. Kesemua ini menyebabkan pungutan cukai menjadi cekap dan perbendaharaan negara bertambah. Beliau juga turut memajukan sistem pertanian dengan membuka tanah-tanah baru dan juga mengadakan proyek pengairan, yang mana ianya telah dilaksanakan di Mesir dan Irak bagi menambahkan lagi hasil pertanian. Khalifah Sayyidina Umar telah mengadakan cukai tanah dan juga jizyah kepada golongan ini. Cukai ini adalah berpatutan kerana rendah kadarnya dan tidak menyusahkan mereka. Pernah suatu kali Khalifah Sayyidina Umar memanggil 10 orang zimmi dari Kufah dan 10 orang zimmi dari Basrah supaya mereka bersumpah bahwa cukai yang dikenakan ke atas mereka tidak membebankan. Taraf dan hak awam diberikan sama rata seperti apa yang dinikmati oleh orang Islam. Golongan zimmi yang masih menentang Islam akan dibuang atau dihalau keluar negara. Harta mereka tidak akan dirampas, malah harta mereka yang tidak dapat dipindahkan seperti ladang akan dibayar ganti rugi oleh kerajaan Islam. Golongan hamba pada masa itu telah diberikan hak kepentingan sosial dan taraf yang baik. Hamba tidak lagi boleh dihina dan ditindas, mereka boleh hidup bebas seperti orang-orang biasa, kecuali bagi orang-orang yang benar-benar menentang Islam dalam peperangan. Sayyidina Umar juga menetapkan bahwa hamba perempuan yang menjadi ibu tidak boleh dijual sewenang-wenangnya seperti hamba-hamba lain. Begitu juga dengan hamba yang berkeluarga tidak boleh dipisahkan dari keluarga mereka. Taraf golongan hamba juga disamakan dengan tuannya dalam apa-apa hal tertentu. Pegawai-pegawai yang tidak menghormati dan menjaga hal kebajikan hamba akan dikenakan tindakan oleh Khalifah Umar. Sebagai contoh, Umar pernah melucutkan jawatan seorang pegawainya yang tidak menziarahi pekerjanya yang sakit. Pelbagai langkah telah dilakukan oleh Khalifah Sayyidina Umar untuk mengembangkan pelajaran Al-Quran. Beliau menyediakan guru-guru bagi mengajar pelbagai ilmu berhubung dengan keilmuan dan dihantar ke serata tempat bagi yang memerlukan serta diberi gaji yang lumayan. Sekolah-sekolah ditubuhkan di masjid-masjid untuk mengajar pelajaran Islam di seluruh wilayah Islam. Umat Islam diwajibkan menghafal surah-surah tertentu di dalam Al-Quran bagi menghuraikan prinsip-prinsip utama ajaran Islam seperti surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah dan sebagainya. Golongan ini akan diberikan pelbagai ganjaran sebagai satu usaha untuk menggalakkan menghafal kandungan Al-Quran. Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab telah mewujudkan terusan bagi memajukan sistem pertanian yang mana terusan tersebut seperti terusan Amirul Mukminin yang menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah sepanjang 69 batu dari Bandar Fustat. Di Irak pula beliau telah membina empangan Abu Musa yang menyambungkan Sungai Dajlah yaitu Sungai Tigris dengan Bandar Basrah. Tanah juga telah dikaji selidik bagi menempatkan tanam-tanaman yang bermutu. Rakyat juga digalakan untuk membuka tanah-tanah baru bagi memperbanyakkan hasil pertanian. Tanah yang tidak dikerjakan akan ditarik balik sekiranya tidak terdapat hasil pertanian di dalamnya. Begitu juga beliau juga telah mengadakan sistem cukai bagi menambahkan pendapatan negara. Sekian, terima kasih, jangan sesekali meninggalkan sholat dan perbanyakkanlah selawat. Assalamualaikum.